Tersebutlah kisah tentang seorang putri kayangan bernama Juvia. Dia adalah seorang putri yang berparas cantik dan berhati mulia. Pada waktu lapangnya, dia akan turun ke bumi dan menjelmakan diri sebagai seekor ikan. Dia akan berenang ke dasar lautan untuk melihat keindahan dasar laut yang tidak dapat ia perolehi di negeri asalnya. Pada suatu hari, sedang Juvia asyik berenang menjelajah lautan, seorang lelaki bernama Chen Jin tanpa sengaja telah menangkapnya. Pada awalnya, Chen Jin ingin memakan ikan itu. Namun, dek kecantikan sisik ikan yang tak biasa dilihatnya, Chen Jin membuat keputusan untuk membawanya pulang dan mengurungnya sebagai perhiasan. Juvia kebingungan kerana dia tidak dapat melepaskan diri dari kurungan Chen Jin. Dengan sedikit kuasa magis yang masih ada padanya, dia meminta tolong pada adiknya yang masih berada di negeri kayangan, iaitu Lazana. Sebaik mendapat isyarat dari Juvia, Lazana pantas memberitahu Makarov, ayah mereka. Mendengar perkabaran buruk dari anak sulungnya itu, Makarov benar-benar marah. Dia merancang untuk menyerang kampung di mana Chen Jin tinggal. Manusia tak guna, habis kampung ini akan kuserang. Tunggulah balasanku. Ancaman Makarov itu telah membuat seluruh penduduk kampung cemas. Mereka merasa hal ini tidak adil kerana mereka tidak bersalah. Hanya Chen Jin yang melakukan kesalahan. Penduduk kampung mengenali Chen Jin sebagai seorang lelaki kaya yang sangat jahat. Sepatutnya hanya Chen Jin yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal inilah yang menjadi ketakutan penduduk kampung. Jika Makarov menyerang kampung, maka hancurlah kampung itu. Atas alasan itulah, Chang Yi, Chang E, Chang Fe memberanikan diri mereka untuk menyelamatkan penduduk kampung. Mereka menemui Makarov untuk berunding. Mereka berjanji untuk menyelamatkan Juvia, asalkan Makarov berjanji untuk tidak menyerang kampung. Melihat kesungguhan mereka bertiga, Makarov bersetuju. Misi dimulakan. Chang Yi, Chang E, dan Chang Fe datang ke rumah Chen Jin. Tentu tidak mudah untuk menyelamatkan Juvia. Mereka bertiga terpaksa berhadapan dengan pengawal-pengawal Chen Jin yang terkenal sangat kuat dan gagah. Susah bukan bermakna mustahil. Itulah yang berjaya dibuktikan oleh mereka bertiga. Mereka berjaya mengalahkan pengawal-pengawal Chen Jin. Mereka pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Chen Jin. Sekali lagi mereka diuji. Chen Jin bukanlah seseorang yang senang untuk dikalahkan. Mereka terpaksa bertarung sekali lagi dengan Chen Jin. Malangnya, Chen Jin berjaya mengalahkan Chang Yi dan Chang E. Tinggallah Chang Fe. Dengan seluruh kudrat yang ada, dia berjuang mati-matian untuk mengalahkan Chen Jin. Juvia pun dilepaskan dari kurungan dan kembali ke bentuk asalnya. Saat itulah, Chang Fe tertarik dengan kemanisan dan kecantikan Juvia. Juvia juga kagum dengan keberanian dan kegagahan Chang Fe. Walau bagaimanapun, Chang Fe mesti mengembalikan Juvia kepada Makarov. Makarov pun mengucapkan terima kasih kepada Chang Fe yang telah berjaya menyelamatkan anak sulungnya itu. Sejak kejadian itu, Makarov telah menutup semua laluan dari dunia kayangan ke bumi. Hal ini telah menghalang Juvia untuk turun ke bumi. Di hati kecilnya, dia sangat ingin bertemu Chang Fe. Namun, rasa bimbang yang masih menghantui Makarov tidak membenarkan hal itu untuk terjadi.
Juvia tidak putus asa. Dia tetap mencari cara bagaimana untuk bertemu Changfe. Dari situ, Lazana yang ingin membantu memberikan cadangan kepada Juvia. Kakak, ambillah limau ini. Gunakan kuasa kakak dan tuliskan isi hati kakak padanya. Kemudian, campakkannya ke dalam laut. Jika dia benar-benar jodoh kakak, pasti dialah orang yang mengutipnya. Juvia tersenyum tanda setuju. Dia mengambil sebiji buah limau, lalu menulis pesan di atas buah limau itu dengan menggunakan kuasa majisnya. Apabila sampai waktu malam, dia pun melemparkan buah limau itu dari kayangan ke bumi, hingga jatuh ke dasar laut. Tidak lama kemudian, buah limau itu telah dikutip oleh seorang lelaki. Entah dari mana rasa itu datang, dia seakan tidak sabar untuk membukanya. Dan alangkah terkejutnya dia apabila dia membuka kulit limau itu, dia menyadari yang namanya tertulis di situ. Kau adalah ketenanganku. Tanpamu, aku resah menunggu. Terima kasih atas kegagahanmu. Kalau benar jodoh memang milik kita, pasti kita akan bertemu. Changfe. Juvia, 我爱你。 Pengakuan Changfe telah membuat Juvia berasa gembira yang teramat sangat. Begitu juga dengan Changfe. Luahan hati Juvia sangat membahagiakannya. Dalam diam, Makarov menyaksikan peristiwa itu. Dia yakin hal ini bukanlah semata-mata kebetulan, dan dia sangat percaya akan jodoh yang telah ditakdirkan. Dia pun membuat keputusan untuk merestui hubungan Juvia dan Changfe. Juvia diizinkan untuk turun ke dunia dan hidup bersama Changfe. Jodoh bukan kebetulan, tetapi merupakan suratan Tuhan. Terima kasih.